Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also very good morning to all of you. Hari ni kita akan tengok pelajar ya, beberapa organel penting sebelum kita going through secara detail tentang organel-organel yang akan kita bincangkan. Kita dah bercakap pelajar kan bahawa sel ni adalah functional unit of life. Untuk menjadikan fungsi sel ini berfungsi dengan baik, maka dia perlukan bantuan beberapa organel utama untuk menjadikan dia adalah sebagai basic unit yang boleh berfungsi bagi kehidupan. Secara asasnya, apabila kita mula study tentang organel yang ada pada eukaryotic cell, kita perlu mulakan dengan nukleus. Mesti mulakan dengan nukleus. Sebab nukleus ini adalah satu organel utama untuk store the genetic information. Jadi apabila dia store genetic information, saya harap kamu tambah perkataan penting yang store of genetic information. Maka dialah yang akan mengawal fungsi sel dan segala sel aktiviti. Dia terdiri daripada beberapa komponen. Yang pertama sekali adalah kromatin / kromosom. Nak panggil kromosom pun boleh, nak panggil kromatin pun boleh, nak panggil DNA pun boleh. Nanti kamu slash. Dia memerlukan nukleolus yang dia perlukan nuclear envelope. Tolong tukar ya kepada nuclear envelope. Ada beberapa perkara yang saya minta kamu tukarkan ya. Nuclear envelope. Dalam aspek nuclear envelope ataupun nuclear membrane dia terdiri daripada double membrane organelle with a pore. So kalau kamu nampak lukisan ni, dia ada double membrane organelle dengan pore. Segala genetic information yang ada pada nukleus akan diterjemahkan dalam bentuk protein. Sebab genetic information tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar daripada nukleus ini. Dia mesti disimpan atau storage dalam nukleus. Jadi terjemahan dia saja yang akan dikeluarkan dan akan diterjemahkan dekat ribosom menjadi protein. Sebab tu function ribosom ni adalah protein synthesis. Dan komponen bagi membentuk ribosom adalah complex of rRNA. Kena ada perkataan rRNA. R kecil, R besar, N besar, A besar. rRNA and proteins. Tambah R kecil kat depan ni ya. Dan ribosom ni adalah non-membranous organelle. Dia tak ada organelle. Dia tak ada membran. Ribosom ni akan berkait rapat dengan rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum ni bersifat single membranous organelle. Yang ni saya tak bincangkan ya, single membranous organelle. Dan dia akan penuh bounded ataupun attached by the ribosome. Dia involved of a network of branching sacs ataupun network of membrane cisternae. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak label cisternae. Kalau kamu tengok dalam nota ada perkataan cisternae. So there are network of the membranous tubule and sacs called as cisternae. Membranous tubule and sac kantung ni ya. Okay. Wajib ada perkataan network. Kalau lukis dia sambung-sambung. Selain daripada ribosom, rough endoplasmic reticulum adalah penting untuk modification and process of polypeptide. Dia sambung proses modification polypeptide tadi tu. Polypeptide ataupun protein dihasilkan dekat ribosom yang dia akan sambung proses tersebut. Kemudian, segala bahan itu akan dibawa kepada Golgi apparatus. Golgi apparatus ni adalah single membrane organelle juga, melibatkan stack of flattened cisternae. Tadi network, yang ni stack. Ada dua perkataan yang membezakan dia ya. Stack of flattened cisternae. Cisternae yang flat-flat. Dia juga penting untuk sambung protein sintesis. Dan dia ada beberapa function utama. Yang pertama, receive product of ER, modify the protein, package, and wrap the polypeptide into vesicle. 4 benda. Yang pertama adalah receive product of ER. Yang kedua, modify it. Yang ketiga, package the product into vesicle.
and sort it. 4 ya. Receive, modify, package dan sorting. Sort, asing-asingkan. 4 benda yang Golgi apparatus buat. Kemudian kita berbalik kepada ER jenis smooth. Juga single membranous organelle. Sekali lagi, kalau ni network, yang ni pun network. Network of the membranous tubule and sac called as cisternae. Ni ejaan cisternae. Kalaulah rough endoplasmic reticulum melibatkan protein, smooth endoplasmic reticulum dia akan melibatkan lipid synthesis. Lipid synthesis, carbohydrate modification, storage of the calcium ion, and detoxify drug. 4 function dia. Yang pertama, lipid synthesis. Yang kedua, carbohydrate metabolism. Yang ketiga, storage of calcium ion. Yang keempat adalah detoxify drug and poison. Drug and poison. Maksudnya kalau makan ubat-ubatan yang banyak, inilah organel yang akan berfungsi untuk lawankan toksin yang ada ya. Peroxisome tak ada dalam silibus kita. Lysosome ada. Lysosome ni juga single membranous organelle. Dia berada berhampiran dengan Golgi body. Contain proton pump tak payah belajar ya. Dia single membrane organelle. Dan dia single membrane organelle contain hydrolytic enzyme found in animal. Jadi fungsi dia 3 benda. Bukan 2 je, 3. Yang pertama intracellular digestion. Ada kat sini intracellular digestion. Yang kedua adalah autophagy to recycle the damaged organelle. Recycle damaged organelle. Yang keempat autolysis of self-destruction of cell. 3 ya. Intracellular digestion, autophagy to recycle. Yang ketiga adalah autolysis untuk self-destruction of a cell. Vacuole. Saya pesan tadi jangan letak vacuole saja. Large central vacuole. Dia juga ada single membranous organelle. Dan function dia pelbagai. Yang penting adalah storage. Okay, storage of oil, carbohydrate, water or toxin. Berikutnya adalah kita dah selesai belajar benda-benda yang single organelle, single membrane. Bermula daripada rough endoplasmic reticulum, Golgi, smooth, lysosome, vacuole. Yang ni semua single membrane organelle. Sekarang kita fokus kepada double membrane organelle, mitochondria dan chloroplast. Double membrane organelle, double membrane organelle. Mitochondria adalah site of cellular respiration for the ATP production. Ulang sekali lagi, site of cellular respiration for ATP production. Jawab lengkap ya. Manakala chloroplast adalah site of photosynthesis. Jawab macam tu, site of photosynthesis. Also involve production of ATP and sugar. Macam tu jawab ya, panjang sikit. So kita fokus semua organel ni saja. Nanti kita akan bincangkan ya, macam mana perkara-perkara ni boleh berlaku secara lebih detail. Baik pelajar, saya harap kamu dapat tengok next video. Dan kita akan tengok macam mana cara nak memahami organel-organel ni dengan lebih lanjut. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua.